Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam 30. Terima kasih kerana sudi datang ke channel YouTube saya pada hari ini. Terima kasih banyak. 1 jam lebih, tak sampai 1 jam lebih PMX membentangkan belanjawan. Ya, ada seorang anak muda daripada Muar berlari-lari buat PC. Ya, berlari-lari saudara buat PC. Ya, tak sabar-sabar nak nanti perbahasan bajet. Sebab apa? Nak tunjuk dia hero. Nak tunjuk bahawa dialah orang yang paling tahu tentang keuangan. Nak cerita, ya, bajet yang dibentangkan oleh Anwar ini adalah bajet yang membazir. Ya, bajet yang dibentang oleh Anwar ini adalah bajet yang merugikan golongan pertengahan yang terkesan, kata dia. Dan bajet itu juga katanya adalah memungkiri banyak janji-janji sebelum ini. Ini di antara sebab-sebab, ya, anak muda daripada Muar ini yang ada kes dalam mahkamah sekarang ini nak bercerita tentang pengurusan keuangan. Dia ingat jaga keuangan negara ini seperti mana jaga keuangan armada. Boleh simpan dalam tabung di rumah dia. Dia ingat macam tu urus keuangan negara. Ya, satu hala saja. Ya, simpan duit, senang-senang simpan duit dalam tabung sendiri, dalam akaun sendiri. Dia ingat macam tu. Ya. Jadi dia nak tunjuk hero lah. Dia pun buat persidangan akhbar, PC dan sebagainya dengan semangatnya mengatakan ini perbelanjawan membazir. Dia baru dengar, dia baru baca bajet itu, dia bentang kat atas meja dia. Terus dia buat kesimpulan, bajet ini bajet membazir. Bajet ini tidak menjelabahi golongan pertengahan. Saudara, saya nak bagi tahu, kalaulah bajet itu membela golongan pertengahan, anak muda ini akan cakap juga bajet itu, ya, tidak menjelabahi peringkat bawahan. Dia akan pergi ke situ pula. Katalah bajet ini lebih kepada golongan pertengahan. Dia kata tak boleh PMX mementingkan golongan pertengahan. Apa jadi kepada akar umbi di bawah? Apa akan mana ada hak orang miskin di bawah, miskin tegar, sedangkan PMX nak menghapuskan kemiskinan tegar tetapi memberikan keistimewaan kepada golongan pertengahan. Dia akan kata macam tu. Ya, bila PMX mengutamakan golongan bawah, ya, yang difokuskan kepada miskin tegar, dia kata golongan pertengahan pula terabai. Ini saudara, sikap anak muda daripada Muar ini. Dia akan sentiasa cari di mana saja yang dia boleh salahkan PMX. Ya, supaya nak tunjuk dialah hero. Dia nak bagi tahu orang Muar, akulah satu-satunya ahli parlimen yang mahir tentang keuangan. Sebab itu aku boleh uruskan keuangan armada. Ya? Jadi kita tahulah sikap dia. Ya? Sadiq Sagaraga ni. Kita tahu, ya, apa saja yang PMX buat, dia tak pernah puas hati. Tentang peruntukan kepada ahli parlimen, dia tak puas hati. Ya? Apa saja tindakan, tak pernah dia puas hati. Yang dia puas hati dengan Atuk Saka dia tu. Atuk Saka dia tak pernah tegur, saudara. Ya? Tak ada dalam sejarah sekali pun dia tak pernah tegur Atuk Saka. Zaman Atuk Saka jadi Perdana Menteri, Atuk Saka buatlah apa pun, dia tak pernah tegur. Atuk Saka beli, ya, ambil ahli parlimen UMNO masa itu. Nak memperkuatkan Parti Bersatu, tarik katak-katak daripada UMNO, menghuni Parti Bersatu ketika itu. Dan Sadiq Sagaraga ini adalah ketua armada ketika itu. Ada dia berbunyi, ada dia tegur. Ada dia tegur Atuk Saka waktu itu. Kenapa kau boleh ambil orang UMNO ni? Tak boleh ambil lah. Ya, untuk nak perkuatkan Parti Bersatu. Ada dia tegur? Tak ada, saudara. Ya. Sebab tu Atuk Saka lantik pula setiausaha sulit. Setiausaha Perdana Menteri Zahid Ma'arif yang ada kes, ya, dengan pengurusi Feda Esa Samad tentang duit. Ya, Feda lantik sebagai setiausaha politik. Ada Syed Saddiq tegur? Tak tegur, saudara. Dia tak tegur Atuk Saka. Suatu Mahathir jadi Perdana Menteri, tukar ketua hakim, tukar peguam negara, tukar Pesuruhjaya SPRM. Dilantiknya Pesuruhjaya SPRM itu daripada anggota keadilan Latifah Koya. Yang Latifah Koya ini adalah orang yang tidak suka kepada Anwar Ibrahim, tapi Atuk Saka letak dia sebagai Pesuruhjaya SPRM. Ada Syed Saddiq tegur? Tak tegur, saudara. Ya, waktu dia tukar peguam negara, lantik Tommy Thomas yang tak boleh cakap Melayu ni. Ya, ada Syed Saddiq tegur? Tak tegur, saudara. Dia tak nampak apa yang Atuk Saka buat. Dia tak nampak.
Atuk Saka mengatakan bahawa manifesto ini bukan kitab suci. Maknanya tidak perlu nak buat lah, sebab dia bukan kitab suci. Ada Syed Saddiq tegur. Tak tegur, saudara. Hari ini dia kata Anwar mungkin janji. Yang tak mungkin janji, Atuk Saka. Sebab itu dia tak tegur. Di sini, saudara, kita boleh tahu, ya, kita boleh tahu sikap Saddiq Sagaraga ini. Sebab itu kita kena bersyukur apabila dia mengisytiharkan tidak menyokong kajian perpaduan. Kerana dalam kajian perpaduan, kita tidak perlukan anak muda seperti itu. Kita tidak perlu anak muda yang pandai berlakon, yang pandai menunjuk-nunjuk hebat tapi tak sehebat mana. Yang pandai tunjuk cerdik konon-kononnya tapi tak secerdik mana. Ya, nak tunjuk berani konon-konon tapi tak seberani mana. Kalau berani tak adalah panjat pagar lagi. Sejarah banyak pagar ni, saudara. Kan? Nak cerita tentang berani, nak cerita tentang perjuangan, nak cerita pasal reform, dia nak bandingkan dengan Anwar Ibrahim. Ya? Hujung kaki, kuku kaki Anwar Ibrahim pun kau tak sampai, wah Syed Saddiq. Ya? Sepanjang kamu dalam pelajar dulu, apa jasa kamu dalam perjuangan? Saya tanya. Ya? Sebab tu kamu dalam pelajar dulu, apa jasa kamu dalam perjuangan rakyat ni? Saya nak tanya. Ya, nak bandingkan Anwar waktu zaman Anwar jadi pelajar. Apa jasa kamu? Ya, hari ni kamu nak cuba, kata Anwar buat tak betul, kewangan membazir. Menteri Kewangan sekarang ini, PMX sekarang ini, berapa kali telah diiktiraf sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia. Kamu menteri apa terbaik? Menteri Belia dan Sukan terbaik pun tak dapat. Jadi Menteri Belia dan Sukan pun kerja kamu mandi dalam tap, tunjuk ke orang. Ya, pakai seluar pendek, tak berbaju, duduk dalam tap, tunjuk ke orang. Itu kerja menteri. Ini kamu nak banggakan? Kamu nak banding dengan kerja Anwar Ibrahim? Saudara, bukan tidak boleh kritik, tetapi apalah salahnya? Teliti dulu. Ya, bagilah hujah-hujah yang boleh masuk akal. Dalam parlimen bahas, bagi idea, bagi cadangan. Ini Anwar belum sampai ke rumah lagi. Ya? Anwar belum keluar pun daripada pintu parlimen. Kamu dah pegang gegas buat PC untuk nak perlekehkan pembentangan bajet. Apa perangai kamu ni, Syed Saddiq Sagaraga? Ya? Kamu tak malu ke dengan anak muda panggil macam ni? Kamu sorang-sorang je buat PC. Ya? Orang lain masih lagi nak kaji lagi. Ya? Apa patut ditegur, apa patut dikritik, apa patut ditambah, apa patut dikurangkan dalam bajet itu. Masing-masing buat penelitian. Kamu konon-kononnya cerdik sangat, tak perlu nak kaji, tak perlu nak apa, tiba-tiba buat PC, bercakap berdegar-degar. Konon kamulah hebat sangat. Jadi bagi rakyat di Muar, saya nak bagi tahu, kalaulah tak dapat peruntukan dalam bajet ini bagi kawasan Muar, kamu kena salahkan Syed Saddiq. Sebab dia kata bajet ini membazir. Kalau membazir, tak perlulah benda membazir ini sampai ke Muar, sampai ke kawasan Muar. Ya? Kalau bajet ini tak betul, bajet ini menzalimi rakyat pertengahan, tak perlu bajet ini sampai ke kawasan Muar. Kamu kena tanya Syed Saddiq. Ya? Suruhlah dia buat bajet dia sendiri sebagai ahli parlimen yang adil, yang tak membazir. Itu saja saya nak bagi tahulah dengan anak muda yang tak cukup akal ini. Ya? Anak muda yang tak cukup masak ini. Ya? Anak peliharaan Atuk Saka ini. Jadi perangai dia mewarisi Atuk Saka. Dia macam Atuk Saka lah. Ya? Apa saja yang Anwar buat semua tak betul. Ya? Atuk Saka kata ni PMX, apa kerja PMX? Tak ada kerja pun. Lepas kat sumpah dah berapa bulan dah, tak buat apa-apa pun, kan? Itu cara Atuk Saka. Dan ilmu itu turun kepada ni cucu dia ni lah, Sagaraga ni. Ya, tak ke mana orang kata, tak ke mana kuah tumpah ke nasi. Atuk borek, cucu rintik, macam tu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa level Syed Saddiq ini, ya, memang low class sungguh-sungguh, tak membantu langsung. Ya, nak mengkritik pun tidak secara ilmiah, nak mengkritik pun benda-benda yang orang kata apa yang kau kritik ni, ya,
golongan pertengahan mana ni yang terpinggir ni, cuba bagi tahulah golongan pertengahan mana yang terpinggir ni. Ya, sebutlah apa je masalahnya tentang bajet itu. Jangan main sebut-sebut saja. Bajet membazir, di mana membazirnya? Sebutkan apa yang membazirnya. Peruntukan untuk sekolah-sekolah agama, peruntukan untuk klinik desa, peruntukan untuk ini jalan raya. Ya. Apakah itu membazir? Ya. Diberikan peruntukan kepada OKU, diberikan peruntukan kepada kaki tangan pemberian khas kepada kaki tangan awam, kepada yang berpencen dan tidak berpencen bagi tentera. Apakah itu membazir? Ya. Memberikan subsidi kepada beberapa negeri-negeri yang sepatutnya mendapat subsidi. Apakah itu membazir? Kalau membazir ni projek-projek mega YS Saddiq yang dibuat oleh atuk engkau dulu, ya, atuk saka kau dulu banyak membazir. Ya, bangunan mencakar langit sana sini. Ya, tak membantu rakyat pun dengan bangunan mencakar langit tu. Ya, tak bantu rakyat pun. Itu membazir. Ya. Ini di bawah PMX satu bangunan tinggi pun dia tak buat. Yang dibuat apa? Dibaiki sekolah rosak. Yang dibuat apa? Klinik-klinik rosak. Yang dibuat apa? Repair tandas. Apakah itu membazir? Wahai Syed Saddiq Sagaraga, sekolah kau kat Muar tu pun, tandas dia pun PMX jaga. Harapkan kau, tak salah, harapkan kau ni tandas kat rumah kau pun belum tentu lagi berjaga. Nak bagi tahu Syed Saddiq, engkau jadi Menteri Bersukan, apa kemajuan kau? Tunjuk kat aku. Tunjuk kat kita semua ni. Apa yang hebat yang kau jadi Menteri Sukan tu? Apa kemajuan? Tak payah nak banding dengan Anwar lah. Nak banding dengan Hanayo pun, engkau dah ketinggalan jauh dengan Hanayo. Hanayo Menteri Sukan sekarang ni. Dari segi prestasi dia, kerja dia, kemajuan yang dia buat pada bidang sukan. Nak banding dengan kamu, dengan Hanayo tu, yang perempuan tu pun, kamu jauh ketinggalan, wahai Syed Saddiq Sagaraga. Jadi tak payahlah kamu nak pertikaikan PMX. Cermin dulu. Ya, cermin dulu diri kamu. Ya. Wah, itu hari mengisytiharkan, mengumumkan saya tidak menyokong kerajaan perpaduan. Oh, bila dia tak sokong, maka hilanglah 2/3 majoriti. Wah, dia seronok lah. Kerajaan perpaduan dia tak ada 2/3 majoriti sebab dia hilang. Jadi dia ingat Anwar nak pujuk lah balik. Tolonglah Syed Saddiq, datanglah kembali kepada kami. Kami nak 2/3 majoriti. Ayolah Syed Saddiq, mari sini. Dia ingat Anwar nak melutut depan dia. Kirim salam, wahai Syed Saddiq. Kamu nak berambus, kamu boleh berambus. Kamu nak masuk PN pun tidak ada masalah bagi kami. Kamu keluar, kami tetap jadi kerajaan. Dan kuasa Tuhan pula, bila kamu tarik serongan, mari pula seorang tapap tempat kamu yang menyokong PMX. Dapat balik 2/3, apa masalah dia? Ya, kamu belah, orang lain masuk. Itu yang berroyan sangat semalam tu. Ya, cadang dia, ya, mengikut arahan atuk, kamu kena tarik sokongan supaya tidak dapat 2/3. Bila tarik sokongan, orang lain pula daripada Bersatu masuk pula sokong daripada Kolo Kansa. Itu yang dia rasa meroyan, yang dia rasa sakit hati. Ya? Jadi kita nak bagi tahu kepada orang Muar, ya? Kamu rupanya tersilap memilih wakil rakyat. Ya? Kerana kamu memilih, kita pun silap juga. Kita letak dia tu, kita ingatkan dia boleh dipercayai. Bertanding dekat Muar atas nama tiket Pakatan Harapan. Maka orang keadilan berbantu dia. Jentera muda waktu itu tak ada jentera muda. Ya, pemilihan parti pun tak buat. Mesyuarat agung tahunan parti pemilihan pun dia tak buat. Dia pertikaikan orang lain, pertikaikan parti lain, parti dia tak buat pemilihan parti pun. Ya. Jadi jentera tak ada, nak pemilihan parti macam mana? Silap quorum pun tak cukup. Ya. Parti yang nama Parti Muda, dia ketua, kita pun tak tahu siapa timbalan, siapa naib, siapa yang kuasa, tak buat pemilihan. Belum tanya lagi berapa cawangan, berapa bahagian yang dia ada seluruh Malaysia. Tak ada, saudara. Tak ada jentera. Sebab itu bila dia bertanding atas ihsan rakan-rakan Pakatan Harapan, keadilan amanah DAP, maka dia menang. Kita ingatkan dia bolehlah bantu Pakatan Harapan memperkuatkan kerajaan. Sebab dia orang muda, mungkin ada idea-idea yang fresh.
Ya, rupanya muda tak semestinya bercerdik. Ya, muda tidak semestinya, usia muda tidak semestinya cerdik. Ya, baru kita tahu kita tersilap meletakkan orang. Tapi tak apalah saudara. Ya, ada hikmah dia. Maknanya PRU 16 nanti kita akan tunjuk jalan keluar kepada Syed Saddiq Sagaraga. Kita akan tunjuk jalan keluar dia. Ya, supaya dia boleh bertanding, ya, di tempat Atuk Saka. Tanya Atuk Saka mana tempat yang sesuai untuk dia bertanding. Atuk Saka pun hilang deposit. Macam mana nak menumpang Atuk Saka? Atuk Saka pun hilang deposit, saudara. Jadi itulah saya nak ulas sikit tentang Syed Saddiq Sagaraga. Celupa sangat. Tak pernah ada yang baik Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Ya, apa saja tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dia akan tentang. Ya, bentang bajet tak sampai berapa minit dia terus bantah, saudara. Tak sabar-sabar nak tunggu perbahasan di parlimen. Bantah terus sebab dia nak tunjuk akulah orang yang pertama berani membantah bajet Anwar Ibrahim. Wah, maka orang akan tabiklah dia. Ya, rupanya tidak. Ya. Rupanya tidak. Tak ada seorang pun, ya, yang sahut, yang setuju dengan apa yang dia sebut. Sebab orang tahu, ya, betapa bodohnya dia buat kenyataan pada hari itu. Ya, menandakan kerakusan dia, keegoan dia, kesombongan dia. Ya. Jadi betul lah kata TMJ, orang yang kuat berlakon, orang yang pandai berlakon. Ni dia. Ya. Jadi cukup sampai di sini dulu, ya, untuk kita menyatakan tentang Syed Saddiq Sagaraga, supaya tidak ada anak muda, ya, yang mengikuti jejak langkahnya. Ya, jangan sia-siakan usia muda anda hanya menyokong seorang pimpinan yang seperti Saddiq Sagaraga ini. Ya, jadilah anak muda yang bijak, anak muda yang matang, bukan anak muda yang hanya memikirkan tentang dirinya, hanya nak angkat dirinya dan perasan dia hebat. Ya, lebih baik Saddiq Sagaraga fokus pada kes kamu di mahkamah. Ya, jangan nanti bila kamu, ya, didapati bersalah, kamu kata pula, oh, Anwar marah kat saya. Sebab saya serang Anwar, maka Anwar marah kat saya, maka saya dihukum. Ya. Sedangkan Anwar dah bagi tahu, ya, dia tidak akan campuri urusan mahkamah. Pandai-pandai kamu jawablah, wahai Saddiq Sagaraga. Ya, kamu lepas ke, kamu dimasuk penjara ke, didapati bersalah ke, tidak bersalah ke, tidak ada kaitan dengan sokongan kamu kepada PMX. Kalau PMX ni gila kemaruk dengan sokongan kamu, PMX boleh saja bagi jaminan. Ya, Syed Saddiq, kamu sokong kami akan tentukan kes kamu diselesaikan. Boleh saja kalau PMX nak gunakan kuasa itu. Tetapi kita faham, ya, kita faham prinsip yang ada pada PMX kita. Dan kita faham nawaitu yang ada pada Syed Saddiq Sagaraga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.